Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saya muliakan Tuan Pengerusi dan para imam Bilal, kemudian kepada para hadirin hadirat sekalian, kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaannya kita dapat sama-sama menghadiri majlis yang penuh keberkatan ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang saya pilih hari ini iaitu sebenarnya hampirnya, iaitu masuknya bulan Zulhijjah, insya-Allah pada hari Selasa depan ini, nak menceritakan tentang kota Makkah dan pembukaan dia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, iaitu ayat yang ke-96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayinatum maqam Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan untuk manusia ataupun dibina untuk manusia itu dekat Makkah, sempurna, penuh dengan barakat dan menjadi pertunjuk kepada seluruh alam. Dan padanya ada beberapa tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim, dan siapa yang masukinya dia adalah aman. Maka itulah menunjuk bahawa paling awal mana bumi yang Allah SWT cipta iaitu bumi kota Makkah, dan begitu juga rumah yang paling pertama pun adalah kota Makkah juga. Dan ini adalah rumah yang Allah SWT yang utama atas muka bumi ini, supaya hamba-hamba ini datang mengunjungi Kaabah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemuliaan di sana, dan begitu juga kemuliaan waktunya, iaitu tentang Zulhijjah. Dan kuatkan lagi dengan ayat yang kedua, iaitu dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi imama wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ingatlah ketika kami menjadikan Kaabah itu merupakan tempat rujuknya bagi manusia dan keamanan kepada manusia. Dan itu menunjukkan bahawa kita patut wajib membesarkan kota Makkah itu dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah menjadi tempat sumber ataupun kembali kita kepadanya, dan tempat kita nak berlindung di sisinya. Dan itulah maknanya rumah Allah SWT dalam alam ini. Maka seperti mana kita mengetahui, dalam dunia ini ada raja, ada rumahnya dan sebagainya, dan kita menghormati kerajaan atau rumah kerajaan dan sebagainya. Apa entah rumah Allah SWT atas muka bumi ini hanya satu saja rumah Allah SWT, maka patutlah kita membesarkannya, dan kita ada cerita untuk pergi kepadanya. Maka dikatakan sejarah pembinaan Kaabah ini ada 5 kali. Yang mula-mulanya masa cerita Nabi Adam AS, ikhtilaf riwayat lah dalam sejarah. Ada mengatakan malaikat telah membawa Kaabah itu, yakni malaikat telah bina Kaabah, telah bawa daripada langit letak atas muka bumi ini. Itu yang awal-awalnya.
Kemudian satu riwayat mengatakan bahawa Nabi Adam yang bina, satu riwayat mengatakan anak Nabi Adam yang bina. Tapi yang pentingnya bila zaman tufan, dilanda tufan yang besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, telah dihapus sebab tufan itu telah menghancurkan semua perkara yang berlaku atas muka bumi ini. Maka Allah SWT telah tarik, telah angkatkan rumahnya dan menjadikan Baitul Ma'mur, mana langit ke-7 atas Kaabah itu, itulah tempat iaitu tawafnya para malaikat dan Allah SWT. Kemudian yang kedua, secara rasminya maknanya dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah menghijrahkan iaitu di antara keluarganya iaitu Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail. Dan di bumi kota Makkah itu asbab ataupun pada awalnya adalah tempat yang penuh dengan kering kuntang, tidak ada alamat asbab untuk hidup dan sebagainya. Maka Allah SWT telah munculkan satu air direct daripada syurga Allah SWT, yang mana air dipanggil air Zamzam. Air Zamzam ini ialah bahasa Ibrani yang dilafazkan oleh Siti Hajarah. Dilafazkan Zamzam, sebab itu air itu masyhur dengan air Zamzam. Tapi pada awalnya maknanya air Zamzam itu adalah satu mata air daripada mata air syurga. Semasa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ziarah dekat Sidratul Muntaha, maka Rasulullah SAW tanya dengan para Jibril, daripada manakah munculnya mana air syurga? Ini air susu, air madu dan air arak. Maka Jibril menunjuk satu ke tempat dekat atas, ditutup dengan kubah, ditutup dengan satu bangunan yang iaitu dengan mutiara. Tapi tiada pintu dan pintu itu terkunci. Maka diilhamkan Rasulullah untuk buka pintu itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka selepas itu pintu itu dibuka, maka Rasulullah melihat daripada mata air syurga ataupun sumber-sumber air syurga, daripada perkataan Bismillahirrahmanirrahim, daripada perkataan Bismi iaitu mim, keluarnya mata air yang jernih, air yang manis, minumannya, rasanya. Dan daripada perkataan Allah iaitu ha, Allah, keluarnya air susu. Daripada Ar-Rahman, nun Ar-Rahman, keluarnya air madu. Dan daripada perkataan Ar-Rahim iaitu mim Ar-Rahim, maka keluarnya air iaitu air madu, air arak. Maka situlah maknanya keluar daripada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dikatakan apabila kita nak melakukan setiap perkara yang baik, maka kita kena mengucap Bismillah, paling kurang Bismillah. Kalau boleh, kalau tempat-tempat yang baik kita baca Ar-Rahman Rahim, tempat yang buruk kita tak sebut macam tanda dan sebagainya, kita tak sebut Ar-Rahman Rahim, kita baca Bismillah saja. Okey. Okey, jadinya daripada situlah hiduplah berapa rombongan dekat Kota Makkah, sehinggalah Allah SWT telah perintah Nabi Allah Ibrahim untuk membina Kaabah. Maka setelah dibina Kaabah itu dengan dibantu oleh Nabi Allah Ismail, maka secara rasminya Allah SWT suruh Nabi Allah Ibrahim bagi azan, iaitu wa'adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Engkau nyuruhlah kepada manusia, ke seluruh manusia, maka kami akan sampaikan suaramu kepada setiap zuriat Nabi Adam alaihissalam, yang akan ditetapkan bagi mereka untuk mengunjungi rumah-rumah Allah SWT. Maka semua akan datang daripada pusuk jauh
mengatakan berjalan ataupun naik kenderaan. Dan kemudian selepas itu, iaitu pada zaman Rasulullah, maknanya apabila dilanda banjir dan sebagainya, maka dibina balik semula kota Makkah itu. Waktu itu Rasulullah SAW berumur 35 tahun sebelum dibangkit sebagai Nabi. Maka selepas dikatakan kota Makkah itu dibuka, maka kerajaan Islam telah diiklankan. Waktu itu tak dibenarkan masyarakat orang kafir datang mengunjungi lagi kota Makkah itu. Ini dibersihkan pada tahun 9 Hijrah daripada orang kafir, dan pada tahun ke-10 barulah datang perintah Allah SWT untuk tunaikan haji. Maknanya perintah itu datang, maknanya sempurna kota Makkah, barulah perintah haji diperintah, dan sebelum itu tidak diperintah lagi. Dan kemudian pada zaman apabila corruption telah berlaku selepas maknanya pemindahan khilafah daripada Hazrat Ali Hasan pindah kepada Muawiyah, dan pada zaman itu kerajaan Muawiyah berada di kota Syam. Maka ada beberapa sahabat yang masih lagi hidup lagi, mereka bercadang bahawa Abdullah bin Zubair yang layak untuk menjadi khalifah di kota Makkah. Maka dalam proses itu maka berlakulah sedikit sebanyak peperangan. Maka dia kata Abdullah bin Zubair, apabila dia berlaku satu peperangan besar sama orang Islam lah, maka kota Makkah itu pernah dikena bom, pernah kena bom, maka rosaklah beberapa part daripada situ. Maka selepas itu Abdullah bin Zubair membinanya seperti mana dikendak oleh Rasulullah, daripada hadis riwayat daripada hadis Asra Aisyah, iaitu bentuk-bentuk yang dikendaki Rasulullah, iaitu kota Makkah itu disempurnakan, Hijri Ismail pun dipenuhkan, jangan ada lopong, dan kemudian pintu pun nak dibuat dua, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Abdullah bin Zubair telah membina macam itu. Dan maka sempena apabila syahid Abdullah bin Zubair disuli oleh Hajjaj bin Yusuf waktu itu, maka selepas wafatnya Abdullah bin Zubair, Hajjaj bin Yusuf telah kembalikan pembinaan balik macam zaman dulu. Yang sebab itu yang ada sekarang ini sempena macam zaman dulu, dan tidak ada corruption lagi selepas itu. Tidak dibina baru lagi selepas itu sampai sekarang ini. Cuma ada barang-barang daripada kota Makkah itu pernah ditercuri. Contoh pada kurun yang kelima, bila kumpulan Syiah, iaitu kerajaan Fatimiyah, dapat meneroki kota Makkah, maka ia telah rampas Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dirampas, dan pernah hilang Hajar Aswad itu satu ketika. Kemudian dicari balik, dan bila mereka kalah ataupun kerajaan itu kalah, maka diambil balik. Maknanya Hajar Aswad mereka simpan dalam khazanah mereka, dikembalikan balik dan dipasang balik. Itu sajalah yang berlaku sedikit. Kemudian cerita pasal keluasan Masjid Haram tadi dilakukan pada zaman Hazrat Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dia telah membuat bangunan kiri kanan Makkah itu untuk semayang. Kemudian pada Hazrat Osman lagi dikembangkan lagi, pada Abdul Walid pada zaman Umayyah, iaitu Abdul Walid bin Abdul Malik, dikembangkan lagi. Kemudian pada awal-awal yakni zaman Khilafah Abbas pun dikembangkan lagi, dan berterusanlah itu sehinggalah pada zaman kerajaan ataupun Sultan orang Saudi, maka itulah sempurnakan ataupun pembinaan yang mereka yang nak buat itu sampai sekarang ini. Mereka yang menghandlekan, mereka membesarkan di pihak utara sana. Maka di sini Imam Syafi'i berkata bahawa aku suka untuk dibiarkan Kaabah itu atas keadaan yang asal, jangan diruntuh balik. Kenapa? Kalau diruntuh nanti akan jadi permainan orang sultan dan sebagainya. Dan mula-mula Nabi SAW memakaikan Kaabah itu dengan kelambu Yamaniyah daripada Yaman, atau daripada kelambu Yaman, itu warna hijau.
Kemudian Hazrat Abu Bakar Siddiq, Hazrat Umar, Uthman, mereka tukar kelambu itu, ya. Dan kemudian orang selain yang mengubahkan. Dan yang pada yang pada zaman sekarang ni lah, pada Sultan Saudi yang mengubahkan kelambu itu ke warna hitam. Dan dulu kelambu warna-warna lain-lain lah, ada warna hijau, warna putih, macam-macam warna lah. Dia kata pada zaman Walid, dia kata dia meletakkan emas dekat rumah Allah Ta'ala, maknanya letak ada perhiasan emas. Dan pandangan itu disokong oleh Imam Ghazali pada waktu itu, memboleh untuk menghiaskan Kaabah dengan emas, dengan sutera, kan? Selagi tidak ada israf, tidak ada pembaziran, dan boleh diwangikan Kaabah itu, kan? Dan haram untuk mengambil sesuatu daripada Kaabah itu untuk barakat, kan? Kalau ada letak atas tu kita ambil untuk barakat semua, itu haram. Siapa yang ambil barang daripada Kaabah kena pulang balik ke sana. Dan siapa yang nak ambil barakat, contoh nak ambil barakat dengan baunya, contohnya dia ambil sapu, dia ambilnya, lepas tu dia kena ganti balik, kan? Itu yang disurunkan. Jadi itulah sedikit tentang kota Makkah, itulah sejarahnya. Dan haram, yang berlaku haram ini, tanah haram itu sebenarnya daripada zaman Anbiya lagi, daripada zaman Nabi Allah Ibrahim lagi, dibubuh lambang-lambang atas tanah haram tersebut. Itu asalnya sejarahnya, iaitu datang daripada zaman Nabi Adam dulu. Bila malaikat membina Kaabah dan didatangkan atas muka bumi ini, maka ada cahaya yang keluar daripada tempat itu. Maka sampai mana sampai cahaya itu, itulah dipanggil tanah haram. Yang mana dijanjikan Allah Taala, situlah keamanan dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW bersabda, fa inna hadza badalun haramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Bila pembukaan kota Makkah, Nabi SAW bersabda bahawa ini adalah negara yang mana Allah SWT telah memberi keamanan, menjadikan dia haram pada hari yang Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan dia adalah haram disebabkan hormatnya Allah SWT sehinggalah hari kiamat. Maka kota Makkah ini telah diusaha untuk diterokai olehnya kerajaan besar-besar dulu, kerajaan Farsi, kerajaan Rom, kan? Tapi mereka gagal, sehingga akhirnya itu Habsyah, orang-orang Habsyah yang ketua oleh Abraha waktu itu, yang dia kontrol Yaman waktu itu. Maka dia nak ubahkan Kaabah, tempat fokusnya manusia ke situ, pergi tempat lain dekat Yaman, selatan daripada Jazirah Arabia, selatan situ. Maka dalam usahanya gagal. Apabila mereka gagal, jadi dia nak cuba menerokai kota Makkah itu dengan tentera gajah. Seperti mana Allah SWT dalam surah Ashabul Fil, dalam surah Al-Fil, tam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang sentiasa kita baca. Dan dia, apabila mereka nak mendekati Kaabah, maka semua orang lari, kan? Semua tak berani nak mensekat tentera itu, semua lari, kan? Maka dikatakan apabila mereka datang ke sana, mereka mengambil apa-apa harta tanah haram tadi, mereka ambil dan sebagainya. Sehinggalah waktu itu Abdul Muttalib, dia yang seorang yang berani berdepan dengan tentera itu. Maka dia diminta atas jasa baik tentera ini, kembalikan baliklah mana harta-harta yang untuk korban, kan? Untuk Allah Taala, dia kembalikan balik, kan? Jangan dimakan dan sebagainya. Tadinya akhirnya dikembalikan baliklah unta-unta yang dirampas, kenderaan yang dirampas daripada tanah haram itu, semua dikembali balik, dan mereka disuruh untuk kosongkan kota Makkah itu. Maka dikatakan apabila gajah itu sampai ke tanah haram, awal bumi tanah haram telah duduk, dia tak berani tak mau ke depan, sehingga gajah itu dipukul dan sebagainya untuk ke depan, tak nak ke depan. Maka selepas dipaksa dia ke depan sedikit saja, Allah SWT telah hantar burung ababil, iaitu yang burung burung ababil itu burung kecil je, tapi dia membawa
iaitu api daripada neraka, dan mereka itu telah dihapuskan oleh Allah SWT, dan mereka menjadi seperti mana disifatkan oleh Allah SWT, faja'alahum ka'asfin ma'kul, mereka jadi macam daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Macam itulah keadaan mereka. Jadi Abraha tadi diselamat kembali balik juga, tetapi dia pun syahid di sana. Maknanya sampai ke bumi Yaman mati. Itulah mana ceritanya pasal haram tadi ya. Tak ada siapa yang boleh menerokai ini. Jadi ya, sejarah ini dalam orang-orang Arab, mereka simpan sejarah ini. Maka apabila sehinggalah berlaku Fatah Makkah ataupun pembukaan kota Makkah, maka mereka itu dikejutkan dengan tentera Nabi SAW, dan Rasulullah SAW suruh untuk semua kumpulan dia masuk dalam pintu yang berbeza-beza, supaya apa? Mengekalkan keamanan, supaya jangan diserang kepada orang-orang yang tunai haji dan sebagainya. Tetapi mereka satu kumpulan lah, iaitu Khalid bin Walid, dia telah diserang oleh satu rombongan yang pemberontak. Maka satu jemaah lah yang telah perang, yang lain tidak perang. Maka sini ikhtilaf, adakah pembukaan kota Makkah ini dengan paksaan ataupun dengan pendamaian. Jadi ya, Imam Malik mengatakan bahawa dengan paksa, Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah mengatakan tentang paksaan, dan Imam Syafi'i, Imam Hanbal mengatakan dengan pendamaian. Tapi apa kebiasaannya kalau peperangan ataupun penerokaan pembukaan satu kota itu, harta benda itu semua akan dirampas oleh Islam, dan harta itu menjadi harta ghanimah oleh Islam. Tapi dekat Makkah tidak berlaku macam itu. Tidak diambil satu harta pun daripada ahli Makkah, tak diambil. Dan yang dikatakan Rasulullah SAW masuk kota itu dengan mengucap surah Allah macam yang kita baca sentiasa pada hari raya kemenangan, sadaqa wa'ada wa nasara amda wa anzu jundahu wa hazamal ahzab wahda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Inilah yang kalimah-kalimah ini baca ketika pembukaan kota Makkah itu. Maka waktu itu dikatakan ada berhala di luar dan ada berhala dalam kota Makkah. Ada berhala dekat Safa dan Marwah waktu itu. Maka Rasulullah SAW sebelum semayang Salatul Fath ataupun dikatakan semayang pembukaan satu kota itu, awal dibuka, dia nak semayang 12 rakaat. Ini adalah satu sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya semayang 12 rakaat sunnah kerana syukur kepada Allah SWT. Allah SWT mengurniakan pembukaan itu. Maka kita tengok maknanya itulah apabila kota Makkah itu dikosongkan dulu, dan Rasulullah SAW semayang di antara, maknanya ada 6 tiang waktu itu, 6 tiang Rasulullah semayang, iaitu satu kawasan yang mana sebelah kanan dia satu tiang, sebelah kirinya ada 2 tiang, sebelah belakang dia ada 3 tiang lah, ini semayang depan, dan diikuti oleh beberapa sahabat macam Bilal bin Rabah, dan begitu juga Usama dan beberapa sahabat lagi. Maka Rasulullah telah semayang 12 rakaat dalam itu. Dan ia semayang fardu dalam Kaabah itu ada perselisihan di antara ulama lah, tapi sepakati oleh ulama bahawa semayang fardu itu semayang di luar Kaabah, tak boleh semayang dalam. Semayang dalam kota Kaabah itu hanya semayang sunat saja, itu saja yang boleh. Tapi kiblatnya ke arah mana boleh, nak pusing depan, kanan, kiri, belakang semua boleh. Itu dalam Kaabah, rumah Kaabah tersebut. Okey. Dan ini selepas pembukaan kota Makkah itu difardukan haji, tetapi Rasulullah SAW menggunakan haji itu ke-10. Dikatakan lepas habis perasmian itu, maka Rasulullah SAW pergi ke Safa, ya, menghimpunkan semua manusia yang ahli Makkah
Rasulullah SAW memaafkan segala kezaliman yang telah berlaku dalam Islam, dan Rasulullah SAW suruh mereka ini masuk Islam, sebab tidak ada pilihan dalam bangsa Arab, sama ada masuk Islam ataupun dia akan dibunuh. Tidak ada pilihan yang kedua, jadi zimah ataupun sebagainya. Maka atas semua ini, atas ini perjanjian yang mereka lakukan, itu bai'ah, dipanggil bai'ah. Mula hubungan lelaki dulu dengan Rasulullah, kemudian hubungan perempuan, wanita dengan Rasulullah. Jadi sebab itu apabila kita kembali balik atau kita pergi ke Makkah ini, maka kita akan memperingati bai'ah kita yang kita pernah berjanji dengan Allah SWT. Kita mengaku Allah SWT sebagai Rabb kita, kita mengaku bahawa Allah SWT pelindung kita, kita mengaku bahawa Allah SWT ini akan menyelesaikan masalah kita. Dan yang kita ni datang ke sana ikhlas dengan Allah SWT, mengabdikan diri kerana Allah SWT. Itulah perkara di antara perkara yang diwajibkan atas setiap orang Islam yang berkemampuan, yang baligh aqil, yang berkemampuan dari segi kesihatan dan sebagainya, mampu beli tiketnya, mampu untuk pergi ke sana. Tapi sekarang ini dah sebab sistemik kerajaan sekarang ini, siapa yang mendaftar dan tabung haji tak semestinya tahun ini dapat, bahkan dia kena tunggu gilirannya. Gilirannya. Tetapi kalau dia sudah daftar, maknanya dia sudah ada niat untuk nak tunaikan haji, kan? Jadi sebab itu pada asalnya haji ini adalah pilihan daripada Allah SWT, kan? Maksud tanya kepada Rasulullah berapa kali fardu haji ini, maka dia jawab semua hidup sekali saja. Jadi apabila satu orang itu dapat pergi haji, maka anggaplah dia adalah orang yang dipanggil oleh Allah SWT, dapat kad jemputan daripada Allah SWT. Maka disuruh untuk kita ulang, ada satu hadis, tak wajib lah, tapi hadis itu berbunyi lepas 5 tahun kita kena kembali balik, maknanya pergi balik, sama ada secara umrah ataupun haji. Maknanya supaya apa? Kita ingat, reviewkan kita punya bai'ah kita dengan Allah SWT itu. Jadi di sini tanah haram ataupun haji ini disempurna dengan 2 kerja lah. Satu, kita datang ke Makkah, satunya ke bumi, iaitu Madinah Munawwarah. Maka saya nak ceritakan di antara para ulama, iaitu mengatakan afdalnya bumi Kaabah itu daripada Madinah. Maknanya imam terlibat dalam Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hanbal, 3 imam besar lah, yang mengatakan bahawa bumi Kaabah itu lebih afdal daripada bumi Madinah. Adapun Imam Malik seoranglah, dia mengatakan bahawa bumi Madinah adalah afdal, sebab bumi Madinah itu merupakan di antara mimbar dengan raudhah itu bumi syurga, tanaman syurga kita kata. Dan kemudian tempat hijrah Nabi, tempat tempat duduk para sahabat dan sebagainya. Dan Nabi SAW menceritakan kelebihan bumi Madinah itu, dia merupakan satu bumi yang akan menghapuskan keburukan, mana orang munafik, macam orang-orang yang ada akhlak buruk atau maksiat kita kata, seperti mana api itu akan menghapuskan kekotoran dalam dalam besi, kan, kita kata. Dan Rasulullah SAW pernah sebut, wallah, demi Allah, innaka la khairu ardillah, wahai kota Makkah, ini kata kepada kota Makkah, kamu adalah sebaik-baik bumi Allah, wa habbu ardillah ila Allah, dan sekasih-kasih bumi di sisi Allah SWT. Dia kata, kalau aku tidak dikeluarkan daripada kamu, nasib aku tak akan keluar daripada kamu. Maknanya Rasulullah SAW dihalau keluar daripada kota Makkah. Dan masa kelahiran Nabi SAW, Rasulullah SAW telah dengar, mana ibu dia pernah sebut masa kecil, bahawa masa kamu lahir, aku telah melihat satu cahaya yang keluar daripada kamu, iaitu memenuhi timur dengan barat. Jadi itu yang dilihat oleh ibunya. Rasulullah SAW
akan bawa bendera kerajaan besar menyeruki timur dan barat. Dan itu kita telah melihat kepada dalam konsep Rasulullah SAW punya pengikut, iaitu dalam para sahabat, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dapat menjatuhkan kerajaan Kisra. Maka lepas itu tak dapat bangun lagi sampai bila-bila tak dapat bangun. Kemudian pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu telah syahidnya atau telah terbunuhnya Hirqal, iaitu raja Rom, telah terbunuh. Dan saya kembali balik kepada tu. Selepas itu sampai 3 hijrah, sampai 3 kurun berlaku berterusan peperangan, maknanya bersama orang Islam dan orang-orang British, Byzantine, berterusan. Rasulullah SAW pernah bersabda sebelum wafat dia bahawa akan dikurniakan satu pembukaan yang besar pada akhir zaman, iaitu pembukaan Istanbul. Maka dikatakan di sini bahawa dalam hadis itu, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu jaishuha. Kata akan dibuka kota Istanbul, iaitu merupakan satu tempat di utara daripada Turki, dan kawasan itu di antara 2 laut. Kota itu di antara 2 laut. Jadi yang itu satu kekuatan kuat bagi Byzantine ataupun orang British waktu itu, yang kekuatan dia, senjatanya, harta dia, khazanah dia, semua di sana. Maka Rasulullah bersabda bahawa siapa yang membuka kota itu, ketua dia adalah ketua yang paling terbaik pada zaman dia, dan bala tenteranya adalah bala tentera yang paling terbaik pada zaman itu. Maka dikatakan kebiasaannya peperangan orang Islam dan orang bukan Islam biasalah berlaku, dan begitu ya berlaku perdamaian. Apabila orang bukan Islam ini kalah, dia nak berdamai, maka orang Islam akan berdamai orang bukan Islam. Itu berlaku sampai 3 kurun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Maka apabila para sahabat mendengar tentang kelebihan itu yang dikurniakan kepada umat akhir zaman, maka Ayyub Ansari di antara yang minta untuk dapat hadir dalam peperangan yang Istanbul di sana. Maka Rasulullah SAW telah melihat minat dia untuk mati syahid dan khuruj fi sabilillah di sana. Maka Rasulullah doakan untuk dia. Ada seorang wanita pun sama juga yang minat, sahabi yang minat juga nak hadir dalam perangai itu. Maka Rasulullah doakan untuk, nama dia Ummi Milhan, nama dia. Okey. Jadinya dalam perjalanan pada zaman Muawiyah, dia kata dihantar oleh Yazid, yang anak dia, yang diketuai oleh anak dia, membawa Jumaah. Dalamnya ada Ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Ayyub Ansari. Dan Ayyub Ansari telah menghadiri semua peperangan bersama Rasulullah dan dia pernah khidmat Rasulullah. Maka dia pun dapat hadir dalam peperangan itu. Dia kata dia sampai ke Istanbul, dia syahid. Bukan dalam peperangan, maknanya terus sebab dah tua sangat, umur 90 tahun ke atas. Maka para sahabat telah angkat dia punya kubur dia, angkat dia punya jenazah dia dan berperang dengan Rum, tentera Rum. Maka bila Raja Rum dilihat daripada kota, dilihat macam itu, dia berhentikan peperangan. Ditanya kepada para sahabat, kenapa kamu bawa jenazah ke sini? Lepas tu dia kata bahawa hasrat Tuhan ini nak ditanam ke sini, ke Istanbul. Maka raja telah terima permintaan dia, ditanamkan kawasan yang dekat dengan kota itu. Dan mula-mula dia letak lambang lilin, dia akan pasang lilin setiap hari sebagai hormatan kepada kubur itu. Maka dikatakan selepas itu mereka membalik, dan selepas itu mereka, orang kemudian usaha nak meneroki kota itu tak berjaya-jaya, sehinggalah diberi peluang kepada Muhammad Sultan Fatih. Dikatakan bila dia dah buat persiapan dan semuanya, dia telah kurung kota itu selama 51 hari, dia kata 51 hari. Maka selepas dikurung itu barulah dibuka pintu, maka berlaku peperangan. Tapi ramai daripada tentera itu dah lemah sebab lama-lama tak makan, tak ada makanan dan sebagainya. Dan ini berapa kumpulan masih sil kuat dia perang, tapi mereka pun kalah. Dan ini Allah SWT telah beri kemenangan untuk Islam menjadi satu lambang kepada pembukaan. Ini satu mukjizat daripada Rasulullah juga. Maka selepas peresmian kota itu, pembukaan kota itu dengan sembahyang sunnah 2 rakaat, dia nak cari mana kubur Ayyub Ansari, nak tanya mana kubur Ayyub Ansari, nak tanya. Maka selepas dia berdoa Allah SWT, Allah SWT suruh zahirkan tangan kaki dia, dizahirkan tangan kaki. Maka apabila dizahirkan tangan kaki pun zahir macam orang hidup kan, dah lama beribu tahun dah meninggal,
tapi still lagi hidup macam orang hidup di dalam kubur. Maka rombongan semua cium tangan Ayyub Ansari dengan bala tenteranya. Ada yang tak sempat cium kaki sekali. Ini satu sejarah yang tercatat oleh mufti Mekah 200 tahun dululah, itu Dahlan nama dia, dalam buku sejarah dengan Turki ya. Okey, maknanya di situ Sultan Fatih telah bina masjid di sebelah, tapi oleh kerana ruang masjid itu kecil, makin lama makin tempat sedikit, jadinya akhir-akhirnya dia buat tempat sampai kubur itu dalam masjid, dan diluaskan bangunan masjid pada kemudian lah. Jadi itu nak ceritakan bahawa maknanya orang Islam memelihara sejarah-sejarah Islam. Ini satu kekuatan orang Islam dengan kuburnya sebagainya kan. Sebab itu kalau kita pergi sana bukan just kita nak duduk dekat rumah semua tanah saja ataupun makan banyak saja, bahkan kita disuruh untuk pergi ke tempat yang ada sejarah Islam kan. Menjadikan macam contohnya kubur Nabi Allah Ismail dekat Hijr, Ismail dekat Makkah, kubur Nabi Adam Jabal Qubais, dan begitu juga Jabal Abi Thur, tempat yang Rasulullah berlindung masa hijrah tadi. Dan begitu juga ziarah kubur dekat Makkah Madinah daripada sahabat dan tabi'in, itu penting untuk kita memperingatkan secara Islam, korbanan yang mereka melakukan untuk Islam. Kita dapat ambil faedah, ambil pengajaran daripada mereka. Dan di antara tempat yang kita nak lihat juga tempat yang Darul Arqam, tempat perhimpunan Rasulullah, yang mana dia kata Al-Aslam Al-Arqam Al-Makhzumi, dia telah masuk Islam selepas sahabat yang ke-6 dan menjadikan tempatnya tempat markas, maknanya perbincangan orang Islam sebagainya. Rumah dia itu dekat dengan Safa, itu pun di antara tempat yang kita perlu pergi. Begitu juga tempat yang dekat dengan Madinah, dalam kawasan Abwa, itu dekat dengan Madinah, itulah kubur Sayyidah Khadijah Kubra, isterinya, kubur Abdullah bin Zubair, dan kubur-kubur sahabat dan tabi'in, dan kubur-kubur atuk-atuk Rasulullah, contohnya macam Abdul Manaf, Abdul Muttalib, Abu Talib, kan. Kubur Sayyidah Aminah, iaitu ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan. Dan ya masa selepas haji itu mungkin ada pertimbulan satu soalan, ibu apa Rasulullah bukan Islam dan sebagainya. Sebenarnya selepas haji Rasulullah SAW pergi ziarah ibu bapanya kan, Rasulullah telah hidupkan mereka balik dan mereka telah mengucap dan kembali balik ke sana. Jadi macam itulah, itu tempat yang sejarah kita perlu menziarahi, mengambil iktibar kan. Ini merupakan penggambaraan, adalah penggambaraan ibadah, begitu juga penggambaraan untuk memperingatkan sejarah Islam. Okey, begitu juga dekat Madinah. Jadi banyak tempat yang dikatakan tempat untuk kita nak pergi juga, menjadikan satu sejarah dekat Madinah. Dia kata banyak tempat, yang di antara pertamanya iaitu Masjid Madinah lah, itu yang kita tahulah. Lepas tu ada Masjidul Fath, itu dipanggil Khandaq, yang mana berlaku Khandaq, peristiwa Khandaq. Lepas tu ada Masjid Qiblatain, yang dua masjid itu, satu masjid yang utara itu dulu kiblat itu dimahala ke Baitul Maqdis, itu pada awal 6 bulan dulu. Kemudian satu masjid lagi dekat sebelah selatan menghala ke Makkah, dia itu menghala ke Makkah, kiblat ke Makkah. Lepas tu ziarah Baqi', kubur Baqi', apa nama, Rasulullah SAW singgah ke Madinah, itu tempat singgah yang pertama, iaitu dekat Qaba lah, Masjid Qaba. Dan kemudian di situlah ada kubur-kubur ahli keluarga Rasulullah, para syuhada Uhud dan syuhada Badar di sana. Sebab itu Rasulullah SAW akan pergi sana setiap hari Sabtu kan. Kerana tu hari Khamis, kerana tu hari Jumaat, dia pergi sana juga. Dan juga beberapa tempat yang menjadi tempat tumpuan, contohnya itu rumah Ayyub Ansari kan. Begitu juga rumah-rumah
masjid apa nama, di situ pun ada kubur juga, kubur iaitu Pak Cik Sultan Salahuddin Ayyubi dan keluarganya. Jadi macam itulah. Ini antara perkara yang kita suruh untuk ambil. Ini di antara adab sedikit lah, saya nak kongsi sedikit untuk apabila kita pergi Kota Makkah ini, rumah Allah SWT ini disunatkan kita datang dengan keadaan ihram. Kalau kita naik kapal terbang, kita daripada awal lagi kita pakai ihram. Kalau kita pakai atas kapal terbang, mungkin dah terlepas tempoh, kan? Dan apabila kita sampai, apabila kita melihat maknanya rumah Allah SWT tadi, maka kita baca doa, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid min syarafihi wa 'azamihi mimman hajjahu wa tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Ini sebagai apa ni? Apabila kita melihat Kaabah, kita baca, ya Allah, tambahlah rumah ini kemuliaan, kebesaran dan keturunan, dan tambahlah orang yang membesarkannya, memuliakannya dengan orang haji dan umrah, tambah mereka pun mulia dan besar juga. Dan lepas tu doalah apa yang diminta untuk faedah dunia dan akhirat. Kemudian apabila dia masuk ke Baitullah daripada pintu Bani Syaibah, dimasuk tangan kiri, tangan kanan, kaki kirinya, tangan kaki kanannya masuk, dan baca doa masuk dalam rumah Allah. A'udzubillahi sami, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Tadinya memang sebelum pergi tempat ini, kita memang perlu latihan tarbiyah rohani. Kita ada berzikir, kita latih sedikit lah. Dan di sana siapa yang dapat melakukan kebaikan, dikali-gandakan hasanatnya lebih daripada 1000 kali. Tapi kalau melakukan dosa, ada niat dosa, maka dikali-gandakan dan dia akan diberi azab cash, kan? Kalau ada hati dosa dan sebagainya, terus cash datang azab. Sebab itu dalam Quran mengatakan, wa may yurid fihi bi ilhadin nudhiqhu min azabin alim. Siapa yang nak ada maksiat, nak buat maksiat dekat Makkah, Madinah, maka cash akan datang azab yang pedih. Maka dikatakan apabila kita nak start buat tawaf, kita utamakan di tempat Hajar Aswad, itu yang mula-mula, kan? Lepas tu kita kalau boleh kucuk, itu lebih bagus. Kalau tidak, kita just syarah macam itu. Lepas tu kita masuk kanan, Kaabah sebelah kiri. Lepas tu kita jalan sampai ke dipanggil satu boleh. Lepas tu ada jalan jadi rukun yang Hajar Aswad, rukun Syimat, Syami, Iraqi, dan dia ada empat kerana. Lepas tu kita jalan laju sedikit. Lepas tu satu kawasan rukun Yaman ni kita pun angkat tangan lagi, dan kita di antara dia dengan Hajar Aswad kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lepas tu lepas kita pergi ke Maqam Ibrahim yang kita solat 2 rakaat, dan kemudian kita teruskan lagi pergi ke Safa. Kita pergi ke Safa. Lepas kita pergi ke sana, maka kita start, kita baca doa lah. Kita baca doa, maka lepas tu barulah kita start jalan sampai ke ada line warna hijau. Lepas tu kita lari anak sampai ke warna lain. Lepas tu kita berhenti, kita jalan. Begitu juga daripada starting daripada Safa dan Marwah, kan? Itulah sampai 7 kali. Okey. Apabila kita dah selesai amalan haji, maka kita bolehlah tahallul. Kalau tidak, kita kena teruskanlah sampai ke musim haji, kan? Sampai kita ada kerja lagi, kita tak boleh nak tahallul lagi. Okey, masa sikit saya ringkaskan sikit tentang ziarah kubur Nabi SAW, kan? Tadinya satu sejarah dalam, iaitu Rasulullah SAW pernah sabda kepada Ma'adh bin Jabal. Dia kata, kemungkinan kamu tahun depan tak akan menemui saya. Jadinya kamu akan datang sini, kamu akan melalui dengan kubur saya, kan? Maka Rasulullah SAW bersabda bahawa siapa yang ziarah kubur aku, maka wajib syafaat bagi aku untuk dia, kan?
siapa yang tunai haji, Rasulullah telah sabda, tak ziarah kubur dia, dia telah faqad jafani, menzalimi aku. Itu kata Rasulullah. Dan inilah Rasulullah ada tempat maknanya orang minta syafaat di akhirat, dunia pun orang minta syafaat, maka baru kita kena pergi ke sana. Maka mula-mula kita masuk ke rumah, ke Madinah, kita kena sembahyang sunat dulu. Lepas tu barulah kita menghadap ke kubur Nabi, membelakangi kiblat. Tapi kalau kita menghadap kiblat boleh, tetapi adab dari segi adabnya kena menghadap depan Rasulullah kan. Itu dia akan membelakangi kiblat. Maka dia akan mula mengucap salam dulu. Assalamualaikum Rasulullah. Kalau itu paling pendek lah. Kalau Arab-Arab dia boleh panjangkan lagi. Lepas tu dipuji, kamu telah sampaikan amanah, pada balagh risalah wa adaitul amanah. Kemudian dia mahala ke Abu Bakar Siddiq sedikit, ke beberapa Siddiq, kemudian Hazrat Umar pun dibagi salam juga. Kemudian dia kembali balik kepada Nabi SAW dan minta doa baik dunia dan akhiratnya. Lepas tu barulah dia boleh tarik diri dan pergi ke tempat lain untuk nak buat ibadah dan sebagainya. Jadi ada hadis Nabi SAW sabda bahawa siapa yang dapat sembahyang 40 hari dalam rumah dalam Madinah Munawwarah, dia akan dibebaskan daripada sifat munafik, dia akan dijauhkan daripada sifat munafik. Sebab itu penting untuk dapat. Jadinya satu sejarah Islam, saya nak ada sejarah tu, sejarah lah last saya kena khatamkan sebenarnya pengajian ni. Memang khusus ni, memang panjang lah, cerita ni panjang lah, tapi nak ceritakan bahawa pernah berlaku satu sejarah terus musafahah dengan Rasulullah pernah sekali. Itu satu sejarah itu berlaku selepas peperangan orang Tatar. Mungkin tuan-tuan tahu peperangan Tatar dulu, lalu setelah kurun ke-6 dia telah menerokai kota, dia telah menerokai satu China, Siam termasuk di Dapungka semua di bawah dia kan. Lepas tu dia menerokai pula Turki, Rusia. Lepas tu serang Khalifah Islam waktu itu dekat Baghdad, telah bunuh dan terus pengembaraan dia ke Syam. Jadi bila sampai ke Syam, di situlah orang Islam telah kembali balik, bersatu balik dan menyerangi orang-orang Tatar itu dekat Ain Jalut, kawasan. Maka mereka telah kalah teruk. Maka ada waktu itu ada satu orang wali Allah masyhur dekat bumi Syam dengan Iraq, masyhur tentang pengikut-pengikut dia, itu Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Rifai. Nak cerita sedikit tentang dia tu. Selepas kalahnya orang Tatar, dia seorang yang pergi jumpa orang Tatar, mengislamkan mereka. Jadi mereka semua masuk Islam. Sehinggalah Islam itu telah sampai melalui dia itu ke bumi Cina, ke kawasan Thailand waktu itu, Asia, dan menjadi asbab Islaman Asia Tenggara sebab dia juga ya. Maka bila satu kali itu dia pergi ke Madinah, waktu itu Syekh Abdul Qadir Jilani dengan anak murid dia, Syekh Ahmad Badawi dengan anak murid dia pergi ke sana. Maka semua orang minta doa lah, masing-masing minta doa apa banyak masa. Tiba-tiba daripada kubur Rasulullah keluar tangan dia kepada Syekh Ahmad Rifai. Maka Syekh Ahmad Rifai pegang tangan dia, pujuk tangan dia. Itu berlaku di depan ramai orang waktu itu. Maknanya itu selepas peristiwa kemenangan orang Islam lah. Maka tentunya satu sejarah, satu perkara yang telah berlaku yang pelik waktu itu, yang tak pernah muncul kemudian tidak pernah berlaku. Maknanya sahabat musafah dengan Rasulullah ya. Dan itulah maknanya buktikan bahawa kita ni maknanya boleh ziarah kubur, boleh ziarah. Ini bukan satu perkara yang sensitif yang diambil dikatakan oleh orang puak-puak Wahabi kan. Oh, sensitif sikit, tak boleh haram bidah. Kita jangan pedulikan. Yang pentingnya kita, orang-orang yang ziarah kubur ini, dia tak menganggap bahawa orang ahli kubur ini Tuhan. Dia tak angkat, itu yang dia tak akan anggap. Sebab Tuhan ini yang hidup. Orang kalau ada hajat, orang pergi jumpa orang hidup, tak jumpa orang mati pun kan, itu ikut akal kan. Jadi kan, itulah maknanya. Ada juga di antara jemaah yang rasa kenapa nak ziarah kubur, tak payahlah kan, takut bid'ah lah sebenarnya. Ini satu keraguan hari ni pada orang Islam ini sebenarnya. Dan ni kalau diragu ini akan berterusan, dan ni esok mak ayah tak siapa nak ziarah kubur mereka. Anak-anak tak akan ziarah kubur ayah mak, keluarga pun tak tahu, semua tak kenal dan sebagainya. Jadi itulah kita suruh untuk
melakukan amal ibadat kan, tambahkan amal pahala kan. Lebih lagi insya-Allah tak lama lagi akan muncul 10 Zulhijjah yang pahala yang sangatlah Allah SWT nak kurniakan program haji dan sebagainya, program kurban bagi orang yang tinggal. Dan sebab itu kita boleh jangan ketinggalan daripada kesempatan beramal tersebut insya-Allah. Saya tutup majlis saya dengan Sultan Asad Tafiyullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.